Tak ada masalah. Okay, jom. Okay, so Assalamualaikum and good morning everyone. Morning, Miss. Waalaikumsalam and good morning, Miss. Okay. So tadi saya dah jumpa kelas H. Okay, so tadi saya dah jumpa kelas H7, masing-masing sihat. Okay, so saya harap yang lain pun okey lagi lah, masih sihat, masih bernyawa, yang penting masih bernafas. Okay, so so tujuan kita untuk buat, okay, so ada beberapa orang share device. Okay je, no problem. Okay je, sebab saya tak ambil kedatangan. Okay, sebab this is our first time buat Google Meet. So kebiasaannya dalam kelas tutorial online, saya bagi awak tengok video sahaja. So saya kira awak hadir je kalau kelas online, most of the time. Okay, so just that this time kita buat dia beza sikit, saya buat Google Meet. Okay, tapi saya still kira awak semua sebagai hadir je lah. Okay, walaupun awak share device ke atau awak tak sihat ke, saya kira sebagai hadir je. Because I'm still record this Google Meet. So let's say kalau awak tak dapat join, ada masalah, ada problem, tak sihat, pergi klinik, let's say, just watch the video back lah. Okay. Okay, so apa yang kita nak buat sekarang adalah I want to discuss questions from tutorial chapter 2.1. Okay, kejap saya tunjuk awak. This one. Okay, so soalan-soalan yang melibatkan equation lah. So kalau ikutkan kita ada 1, 2, 3, 4 soalan. So soalan 2, 3, 4 dan 5. Okay, so dia berbeza-beza. Jelas setiap yang kelima, it's involving log involved indices. Okay, and then question number 4, dia melibatkan sets. Sorry, tulisan saya kalau dekat iPad dia memang buruk sikit. Saya tak tahu macam mana nak buat. Okay, so kita akan try habis. Kan 2, 3, 4 dengan 5 ni lah ke semua in call message. Soalan mana yang awak ada problem? Bagi tahu je. Kita akan focus on that part lah. Ke tak ada? Ke semua okey je? Question 2. Question 2. Oh, dua ramai Okay, boleh. Alright, so fokus kita dekat question 2 lah. This one. Okay. So question 2 dia adalah yang melibatkan log. Okay. So dia memang a bit complicated sedikit, but not really complicated. Bila once you have grasped the idea, bila awak dah faham, dah tahu macam mana nak buat log sebenarnya, that question number 2 tu sebenarnya very easy, very simple, very straightforward. Okay. So before saya pergi kepada soalan nombor 2, saya kena sentuh sikit juga kepada soalan 3, 4 dan 5 tu. Okay, lastly, before kita habis kelas, kejap lagi baru saya masuk question number 2. Okay, so number 3, 4 and 5 This one. Okay, so tengok dulu soalan nombor 3. Okay, so saya pergi one by one, right? So dalam equations, awak belajar solving 3 types of equations. So the first one is index equations. Okay, and then you solve third equations. And lastly, awak belajar solving log equations. Okay, so saya pergi one by one. So the first one adalah index equations. I'm just gonna recap what have you learned from the video, apa yang awak dah belajar. Okay, saya recap sikit-sikit je. Okay, so index equation, macam mana kita nak tahu the index equation adalah bila dia ada base dan dia ada power x dekat atas. Okay, so kalau tengok dekat example soalan nombor 3 ni, kiri ni you have 49 power of x squared. So this shows index equation sebab base awak constant number and then you have x as your power. So this one kita panggil dia sebagai index equations lah. Okay, so dalam solvingkan index equation ni ada 3 cara.
dia bukan 3 cara. Macam mana nak cakap? Dia bukanlah cara. Dia tiga stages. 3 stages yang awak kena tengok. Okay. So the first one, awak mesti cuba compare dia punya base. Okay. The first step, awak compare base dia dulu. Okay. So macam mana nak compare base dia? Mesti samakan dulu base dia. So saya tulis dekat tepi ni, samakan base. Okay, so bila dah samakan base barulah boleh compare. Okay, tapi let's say comparing tak boleh sebab base tak boleh nak sama langsung. Okay, apa contoh base tak boleh sama? Sekejap, saya bagi example. Kejap. This one. Kejap guys. Mana base yang tak boleh sama? Okay. Ni comparing semua boleh. Kejap. Base tak boleh sama. Saya lupa dah. Kalau base tak boleh sama, kita buat apa? Base tak boleh sama. Kita lock both sides kan? Okay. So tengok yang mana kita buat lock tu. Ada tak? Kita tak ada. Upside. Contoh dia. Tak apalah. Tak ada pula contoh dia. Sorry. Okay. So patah balik dekat sini. Okay. So let's say lah. Okay. So let's say kita dah settle bahagian ini. Okay. Maksudnya awak tak boleh nak samakan base langsung. So awak tak boleh nak compare. So bila tak boleh nak compare, kita terus ambil lock both sides. Okay. So kita pergi kepada second stage. Kita lockkan sahaja both sides tu. So let's say, sekejap saya tulis example sendiri. Contohnya soalan dia adalah 2 power of x is equal to 3. Let's say this one. Okay. So this one dia tak boleh nak samakan base dia. Sebab this one base 2, this one base 3. So one thing that you can do adalah awak lockkan sahaja both sides. So maksudnya tambah je lah lock dekat sini. Lock dekat situ, lock dekat sini. Okay. Ataupun awak dah belajar juga. Kalau in this case, you can just convert this index form into lock form. Okay, tukar sahaja bentuk dia menjadi bentuk lock. So dia sama je konsep dia dengan putting lock on both sides dengan converting into lock form. Okay, so ini adalah case yang kalau awak tak boleh buat yang nombor 1 ni. Ni nombor 1 tak boleh, terus pergi nombor 2. Okay, kalau dua-dua tak boleh, nak samakan base tak boleh, nak taking lock both sides pun tak boleh, kita terus pergi kepada yang ketiga. Stage yang ketiga adalah by substitution. So substitution ni sebab kita nak dapatkan quadratic equation. So fokus kita dekat sinilah quadratic equation. Okay, so quadratic equation awak dah belajar dulu masa sekolah. So there are 3 methods untuk kita factorizekan dia to find the roots. Okay, so factorization by pressing your calculator ataupun quadratic formula, masukkan dalam formula yang panjang lebar ada square root tu. Okay, and then completing the square juga. Okay, so tiga-tiga benda tu awak kena mahir, awak kena faham lah macam mana nak buat sebab tak semestinya soalan melibatkan factorization. Okay, kalau factorization, okay, senang, tak ada masalah, kita terus tekan calculator. Okay, tapi in case soalan tu dia tak boleh nak factorize. Contoh, awak dapat, contoh you have x square plus 3x plus 2 is equal to 0. Contoh macam ni, soalan ni. So this one awak tak boleh factorize, okay. So untuk soalan yang kita tak boleh nak factorize, so awak kena guna sama ada quadratic formula ataupun completing the square lah. So awak kena mahir kedua-dua method ini. Okay, right? Alright. So saya padam this one. Okay, so saya pilih satu soalan je untuk saya explain dekat awak. Okay, so saya rasa awak semua tak ada masalah pun untuk solvekan this question. But I'm just gonna explain just one example saja untuk saya explain apa yang sepatutnya lah. I mean the simple step tu pun saya nak explain juga dekat awak. Sebab maybe ada certain of you yang ada problem tapi it's just minority saja. Sikit saja masalah yang awak hadapi tu. Okay, so let me just choose one question. Let's say number A. A ni saya rasa dia straightforward. Okay, sebab kenapa saya rasa dia straightforward? Sebab dia hanya pada stage pertama sahaja. Kita boleh compare. So kenapa saya cakap kita boleh compare? Sebab saya boleh samakan base dia. Okay, so bila kita tengok dekat sini,
49 is actually the perfect square for 7. Okay, so this one dia boleh jadi 7 square. And then this one adalah 7 juga. So 7 dengan 7, base yang sama. Dia sangat senang, dia tak ada masalah. Okay, so apa yang kita boleh buat is saya simplifykan 49 sama dengan 7 square. So I have 7 square. Okay, tak nak confuse, kita buat bracket dulu. And then dekat luar dia ada x square. Okay, and then equal to, okay, so sekarang ni 7 ni dekat bawah. Okay, untuk memudahkan comparing, kita kena bawa dia naik atas. Okay, so by using properties, rules of indices, bila dia dekat bawah kuasa dia positif, bawa naik atas kuasa dia tambah je negatif. Tukarkan saja dia punya sign. Okay, so saya dapat dekat sini 7 power of negative 1. Saya letak sini dulu. Okay, and then dekat luar saya akan ada 3x minus 2. Set up. Okay, so saya expand dia punya power. So I will have 7 power of 2x square is equal to 7 power of negative 3x plus 2. Sorry guys, tulisan saya memang buruk sikit kalau dekat iPad. This one. Okay, so base dah sama. Ni dah sama dah, sebelah kiri dengan sebelah kanan. Settle. So sekarang tinggal compare je. So ambil yang ini, equalkan dengan this one. Okay, ambil just the green part sahaja. Terus dapat jawapan. Settle. Okay, so the next thing yang saya nak sentuh. Okay, soalan number C. So kita tengok soalan part C. This one. Okay, so soalan part C ni, bila awak tengok dekat sini, dia memang ada base yang sama. Okay, dia ada base 3 kat sini, dia ada base 3 dekat sini. It also has 3 dekat sini. Tapi dia ada 2 term. This one dia ada 2 term yang awak tak boleh nak combine pun. Even though the base is the same, 3 and 3 is the same base. But dekat tengah ni adalah tambah. So bila dia tambah, you cannot do anything about it. Okay, so melainkan kalau dia darab, barulah kita boleh combine. Jadikan dia satu term saja. So bila satu term dah boleh lah compare macam this one. Tapi sekarang dia tak boleh nak joinkan dia. You cannot make it into just one term. Okay, so nombor 1 ni tak boleh. Dia reject. Cannot. Okay, so sekarang ni dia kata by taking log on both sides of the equation. So kita nak letak log dekat sini. Kita nak letak log dekat sini. Contoh. Okay, tapi cara itu dia lagi complicated sebenarnya. Okay, sebab dia sama juga macam yang first stage ni. Kalau awak nak letak log dekat both sides, dia punya term tu satu je. Maksudnya ini tak ada tambah lah. Dia single je. So ini satu term, this one satu term. Boleh? Okay, tapi dua-dua ni tak boleh pakai. So saya buat nota dekat sini, dia mesti one term. Must one term. Okay, sorry. On both sides. Yeah. Okay, so kita kena buat dia jadi quadratic equation lah. Okay, so tak ada cara lain, memang kena buat guna quadratic equation. Okay, so saya pergi laju je yang this one. Right, so untuk menjadikan dia quadratic equation, awak mesti ada something yang sama. You need to have something that is the same. Okay, so biasanya kita akan cari satu base constant dengan power x single saja. Okay, bila tengok dekat sini, kita ada 3 power of x. Okay, so aim kita nak let 3 power of x ni into something else nanti. Let's say A. Contoh. Okay, tapi bila kita tengok pada the first term that you have, dia ada 3 power of 2x plus 1. Tapi kita nak 3x sahaja. We just want this one je. Okay, so awak kena wujudkan, you need to explicitly show 3 to the power of x dalam term ini. Okay, awak kena pisahkan dia lah. Okay, so kita boleh pisahkan dia one by one. So kan kita ada plus 1 dekat atas tu. So plus 1 meaning that you have 3 power of 2x times 3 power of 1. Okay, and then plus 3 is equal to 10 times 3 power of x. Okay, and then daripada sini kita pisahkan lagi. Saya nak x sahaja dekat sini. So saya pisahkan, saya bawa x ke dalam. So kuasa 2 kat luar.
and then darabkan dengan 3, tambahkan dengan 3, samakan dengan 10 darab 3 to the power of x. Okay, so sekarang barulah saya boleh let. Now I want to let this one and also this one menjadi a. So I will have a square and then times 3, dia jadi 3a square plus 3 is equal to 10a. Settle. Okay, so sekarang dekat sini awak dah ada 3a square and then minus with 10a and then plus 3 equal to 0. So dah ada kuadratik, tak ada masalah pun untuk awak solvekan dia. Okay, semua okay? Okay. Okay. Soalan berapa saya explain? Number 3. Soalan number 3. Okay, settle. Right, so saya terus pergi kepada yang lain lah. Okay, so saya pergi kepada bahagian cert pula. Okay, so cert ni saya rasa awak tak ada masalah juga. Right, so saya pergi laju je. Okay, so cert equation, macam mana kita nak tahu dia cert equation? Obviously dia ada cert lah dekat dalam equation dia. Okay, so dia ada 3 jenis, 3 types of problems involving cert equation. Okay, so for the first one adalah when you have only one cert. Okay, so contoh one set yang this one, yang C ni. Okay, and then the next one, the next type of problem, you have 2 sets. Ada 2 square root. Okay, so contoh adalah yang A dengan B ni. Let's say. Okay, so the third one is when you have 3 sets. Okay, so contoh 3 set, dia ada 3 square root. So let's say saya ada, I want a purple. This one. So let's say I have set 4 minus x. Minus x minus 2. And then equal to, let's say, set x plus 1. Contoh. Okay, so dia ada 1, 2, 3 set. Okay, so the idea in solving set equation ni adalah awak first thing first yang awak mesti buat, awak kena jadikan set tu single. Jangan bagi dia ada kawan pun. Okay, so maksudnya let's say untuk yang kat sini dia cakap kalau ada one set, kita letak dia satu side sahaja. Okay, kalau ada 2 set, kita letak satu tu dekat satu side. Bila dia ada 3 set, make sure one of them is at one side. Okay, asalkan salah satu set tu dia tinggal seorang-seorang dekat satu belah. Okay, so yang ini settle, tak ada masalah. Dah tinggal seorang-seorang dekat sebelah kanan. Okay, so this one pun okay je, no problem. Awak dah tinggalkan dia seorang-seorang dekat sebelah kiri. Okay, and then untuk C ni pula, yang ini dia jadi problem. Sebab kita nak set sahaja at one side. So the X and the 4 boleh bawa to the other side. So kita nak set sahaja. Fokus pada yang ada set, mesti dia duduk dekat sebelah kiri. Nak mudah duduk belah kiri lah. Okay, sebelah kanan pun okay je, tak ada masalah. Okay, so itu yang pertama. Okay, awak mesti jadikan set tu pada satu belah sahaja. And then yang kedua barulah awak squarekan both sides. Okay, squaring both sides. Kenapa kita squarekan both sides? Sebab untuk hilangkan set, yang boleh hilangkan dia hanyalah square sahaja. Power of 2. Okay, so you have power 1/2. Kuasakan dengan 2. Dia jadi cancel lah. Okay, just tinggal satu sahaja. Okay, so bila dah square both sides, and then you need to square again in case you still have set dekat mana-mana part of your equation. Okay, kalau ada set, kita buat lagi macam yang atas ni. Kita tinggalkan set tu dekat satu belah, squarekan lagi. Okay, bila dah habis set, barulah kita try untuk solvekan dia. Okay, so kalau awak perasan, dia tulis dekat sini, check your answer. Okay, so bila awak ada jawapan, let's say you have 2 values of x, 2 different values of x. So you need to make sure you have to recheck before concluding your final answer. Okay, sebab tak semua nilai x yang awak cari. Okay, so boleh jadi equation, value of x yang awak dapat tu, let's say x is equal to 5. Contoh dengan x is equal to 3. Contoh. Okay, so bila kita masukkan x equal to 5 into this one, and into this one, dia mesti sama kiri dengan kanan. Maksudnya
left hand side, it needs to be equal to right hand side. Barulah kita ambil dia sebagai jawapan kita. Okay, kalau dia tak sama, then itu bukan jawapan kita lah. Kita reject that answer because left hand side is not equal to right hand side. Okay, so yang ini I believe it has already been explained in the video. Okay, and you need to remember this part lah. Awak memang kena buat recheck wajib. Okay, untuk tentukan jawapan akhir awak. Sebab tak semua nilai X kita terima. Okay. Awak nak saya explain ke macam mana nak solve dia? Do you want me to explain this one? Nah, okay. So which part? Letak mana-mana part yang specifically you have problems with? Semua. Semua? Alamak, macam mana ni? Okay, saya pilih satu je. Okay, so let's try just one. Satu soalan sahaja, saya ambil yang B lah. Okay, saya fokus kepada B sahaja. Okay, sekejap tapi before tu saya terang satu-satu dulu. So saya explain yang A dan saya explain yang C. So A dengan C ni sebenarnya dia sangat senang, dia very straightforward. Okay, it's just that you need to rearrange your term. Okay, so apa maksud saya rearrange? Alright, so jom kita tengok. So tengok bahagian A. So tadi kan saya cakap, kalau nak solvekan search equation ni, awak mesti tinggalkan set tu seorang-seorang je dekat sebelah kiri. So sekarang ni awak ada dua set. Satu, awak ada dua. So saya tak nak dua dekat sebelah kiri. I just want one. Okay, we all want one. Yang lagi satu ni bawa ke sebelah kanan. Yeah. Four minus X and then equal to 6. X minus 2. Okay, so settle dekat sini. Asalkan yang dekat sebelah kiri ni dah satu je term yang ada set. Okay, so sekarang saya akan squarekan ke-12. Kenapa saya squarekan? Sebab saya nak hilangkan equal to X minus 2. Settle. Okay, so dapatlah satu jawapan. So, biasanya bila awak ada satu sahaja jawapan, tak perlu recheck. Okay, yang perlu recheck tu when you have two values sahaja. So, this one no need to recheck. No need to recheck. Okay, so tengok bahagian C pula. Okay, so bahagian C, dia melibatkan satu set juga. So, the idea is still the same. We want just set on the left hand side. Okay, so pindahkan everything without set to the right hand side. So you will have negative 3 set X is equal to 4 minus X. Just like that. Okay, so sekarang squarekan sahaja both sides. Squarekan, this one pun squarekan. So bila square, yang belah kiri dapat 9 X. Yang belah kanan expandkan satu-satu, you will get 16 minus 8x plus 2x, plus x square. This sign. Okay, so solvekan macam biasa. Ni dah jadi kuadratik. So bila dah jadi kuadratik, awak boleh solvekan terus, settle. Dapat jawapan, dua jawapan. Kat sini masalah. Okay, dia bukanlah masalah. Awak kena ingat untuk sentiasa check jawapan awak. Okay, so sekarang jawapan yang ini, dia akan bagi dua nilai. So saya tengok nilai kejap. Nombor 4 dia dapat, you get 1 and 16. So you will get X equal to 1 and also 16. So awak kena substitutekan balik nilai ni. Awak kena check balik, masukkan balik. So masukkan satu dalam ni, masukkan dalam ni, okay. Kira belah kiri ni dapat berapa? Sama tak jawapannya dengan sebelah kanan? Kalau sama, then betul lah. Okay. And then try pula masukkan 16, masukkan kat sini dan kat sini. Okay, kalau dapat sama dengan 0, then itu kita punya jawapan lah, kita terima. Okay, so saya tunjuk dekat awak terus dia punya suggested solution yang saya buat. Number 4. This one. Okay, tengok kat sini. Right, so fokus dekat sini sahaja.
Okay, so bila awak tengok yang ini, tengok saya buat dekat sini, benda yang sama. So kita jadikan set saja dekat sebelah kiri. Okay, and then kita squarekan, dapat macam ni. Okay, and then macam biasa melibatkan kuadratik, belah kanan mesti kosong. And then saya factorizekan dia, and then saya dapat 2 nilai. Okay, so bila dah dapat 2 nilai, awak kena buat rechecking. So it doesn't necessarily for you to draw a table. Tak semestinya awak kena buat table. Saya buat table ni sebab dia memudahkan saya, dia lagi jelas, lagi tersusun, lagi kemas lah. Okay, kalau awak nak jimat masa, tak perlu table pun tak apa, okay je. Alright, so kalau tengok dekat sini, bila kita recheck, left hand side saya dapat -6. Right hand side saya dapat 0 for x is equal to 1. So bila dia tak sama, that is not our answer. Okay, bila kita masukkan x equal to 60, saya dapat left hand side 0, my right hand side is also 0. Awak try masukkan dekat sini. This is your focus. Okay, jangan masukkan dekat sini. Salah. Okay, kita recheck pada equation asal sekali. Okay, so dia mesti belah kiri, mesti sama dengan belah kanan. Baru jawapan kita betul. Okay, boleh tak? Semua orang okey ke? Ada soalan tak? Okay. Okay. Alright, so Arisha So yang far tanya. tak ada, Miss. So far tak ada. Okay, good. Okay, so last part. Kita masuk last part. Mana tadi? This one. Kat mana? Saya lupa dah. Oh, sorry. Not this one. It's this one. Okay, je. Alright, so itu adalah search equation settle. Okay, last kali adalah soalan melibatkan log equation. Okay, so log equation dalam nota dia cuma cakap you need to use the property lah, mana-mana property yang berkaitan untuk solvekan the log equation. Okay, so dia sama juga macam indices, dia ada stage yang awak kena follow. Okay, so stage yang pertama is kita nak cuba samakan base dia. Saya rasa ni bukan stage, ni step terus. Okay, steps yang pertama kita samakan base. Samakan base. Okay, bila sama base, base dah sama, and then kita boleh pluskan minus lah. Okay, second step dia kita use property. Kalau plus jadi darab. Kalau minus jadi bahagi. Okay, itu sahaja. And then you just need to solvekan seperti biasa. Saya rasa log dia tak banyak sangat benda. Okay, so ada one thing that you need to remember. Okay, tengok kepada contoh soalan 5B. Okay, so sekejap before tu, soalan 5A, tengok yang A ni. Okay, so kita akan samakan base dulu kan, the first thing first. So base dah sama. Dah tak ada masalah. Okay, so bila base dah sama, terus boleh go to the next step, which is bila dia tambah, dia akan jadi darab. So this one tambah, dia akan jadi darab 3 darab x lah, dia akan jadi. Okay, and then this one pun tambah juga, so dia akan jadi 5 times with x minus 4. Okay, and then daripada situ barulah kita compare. So itu third steps dah kot. Compare. Okay, so ada satu lagi step tambahan dekat sini in which dia akan jadi quadratic nanti. Tapi not all cases. Just certain cases sahaja. Jadi kita kena pasti, okay? So compare, quadratic, compare. Okay, so ini sahajalah step yang kita perlukan untuk solvekan log. Right, so tengok kepada example yang kedua pula. This one. Okay, so second example ni, kalau awak tengok dekat situ kan, base dia berbeza tau. So dia ada 3, and then you have x, you have 9. Okay, so awak boleh pilih mana-mana base yang awak nak. Awak boleh pilih 3, awak boleh pilih x. You can also choose 9. Okay, but most of the time, kita tak nak x sebagai kita punya base. We don't want x as our base. Sebab kita nak solvekan dia, dia kena berada di atas. Dia tak boleh jadi base. Okay. X cannot be base. Okay, sebab let's say awak ada log base X.
A is equal to 5. Contoh. Okay. So sekarang awak nak X tu this question into index form, dia akan dapat A power of X kuasa 5. Still, X nak solvekan dia sebab dia ada kawan dia, 5 tu. Okay, kalau lah let's say you have log base AX is equal to 5. So kita jadikan di index form, you have X is equal to A power of 5. So sekarang ni boleh terus dapat jawapan X tu sebagai subjek. Ni jawapan kita. Okay, so that's why kita tak nak X ni sebagai base kita. We don't want X as our base. Okay, kalau nampak je X sebagai base, maksudnya kena tukarlah base awak tu. Tak boleh jadikan X sebagai base. Okay, so ini yang pertama. Alright, and then yang kedua biasanya kita akan ambil base yang paling kecil. Okay, so this one dia adalah 3 lagi kecil lah sebab 9 adalah 3 square. So kita akan ambil 3 sebagai kita punya base baru. So tukarkan everything into base 3. Okay, so saya rasa saya tunjuk terus kot jawapan kat awak. Suggested solution, this one. Okay. This one. Okay, so soalan B ni. Tengok kat sini. Okay, so soalan B dia ada base yang berbeza, saya cakap tadi. So dia ada 3, dia ada X, dia ada 9 kat sini. So kita nak tukarkan base. So changing base senang je. So awak tukarkan sahaja dia jadi, so daripada X dia jadi base 3 and then yang atas ni dia akan tetap dekat atas. So yang di atas terus berada di atas. Okay, yang dekat bawah ni dia akan duduk dekat sini. Right, so sama juga dengan yang the right hand side. So yang dekat atas ni duduk dekat atas. And then yang di bawah 9 akan duduk dekat bawah lah. This one. Okay, settle. Alright, so in this case, kita dah samakan base. Okay, so bila dah samakan base, saya dapat kat sini. Ni apa yang saya dapat. Okay, saya bulatkan kat situ. This one, warna merah ni. Okay, so bila saya tengok dekat sini, saya ada log dekat bahagian bawah. Okay, so we don't want log dekat bahagian bawah. Kita nak dia jadi satu level sahaja. So untuk menghilangkan log yang dekat bawah ni, I will multiply everything dengan apa yang ada di bawah ni so that dia boleh cancel out. Okay, so saya darabkan everything dengan log base 3x, right? And then this is what I get. Ni yang saya dapat. Okay, so bila kita tengok dekat sini, dia dah dalam bentuk kuadratik sebenarnya. So ini sebagai satu benda, let's say this is one unknown A, this is another unknown. It's the same unknown A but it has square. So ini square, ini kuasa 1. So sebenarnya dia jadi kuadratik. So untuk memudahkan solving kuadratik kita, awak let log 3x tu into another unknown. Okay, so ganti masuk dapatlah di sana. And then solvekan sahaja seperti biasa. Okay, so saya ada soalan. This one, adakah dia sama dengan this one? Is this two equal? Cuba respon. Awak rasa sama ke tak? What do you think? No. No? Yes or no? Cuba fikir jawapan dia. Is it betul? Is it not equal? No. Tidak, okay. Jawapan dia tak sama. Salah. Okay, so sebab apa? Sebab yang ini dia square. Maksudnya log base 3x ni dia ada 2 kali. So dia akan darabkan lagi dengan diri dia sendiri.
But this one, dia punya square ni hanya pada X sahaja. Okay, square tu adalah milik X. Dia kepunyaan X. But this square over here is the overall. Dia milik log base 3X. Okay, so these two things are not equal. So awak kena ingat benda ni. Right? So jangan salah faham. Okay. So bila ada square dekat atas, ada bracket. So tu maksudnya keseluruhan log tu lah. Kalau dia ada square hanya pada X, so itu X punya. And kita boleh bawa dia keluar. Yang ini tak boleh bawa ke depan. Tak boleh. Salah. Okay, so dua benda ni berbeza. Okay, so saya tak samakan kat situ. It's not the same thing. Alright, so settle untuk bahagian this one. Soalan ini. Okay. Alright, ada soalan tak? Soalan okey ke? Before saya masuk kepada soalan nombor 2. Okay. Semua okey? Okay. Sekejap before saya sambung, awak ada kelas ke lepas ni pukul 11? H7 ada kelas ke? Saya ada jadual awak. Let me just take a look at your jadual. Ada Miss. H7 ada. Okay. H9 ada. Oh, awak semua sama Online tutorial biology. Ya. Oh, awak ada kelas ke? Lecturer awak buat kelas ke? Ke awak ada kerja je? Ada Miss di DK. Oh, dia okay. Okay. So, kalau macam tu, saya explain laju-laju sikit lah yang nombor 2 tu. Okay, so saya tak akan tulis. Saya explain berdasarkan saya punya jawapan sahaja. Is that okay with you? Sebab kalau saya tulis, dia jadi panjang. Okay, right, Bismillahirrahmanirrahim. Seorang baca Bismillah, okay. Okay, so jom kita tengok. So soalan ini, dia bagi kita satu soalan yang panjang. Taklah panjang sangat pun, pendek je lah. This one lah kan. Okay, so this is the equation that we have. So saya tulis balik dekat bawah ni. Okay, so warna biru ni soalan awak. So dekat sini bila kita tengok dia ada 1 plus log base A bla 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 bla. Okay, so one thing that you notice from this one, dia ada base yang sama. This one A, this one A, this one is also A. Okay, cumanya kat sini dia single saja. Dia adalah constant satu. Okay, so sekarang apa yang kita nak cuba buat is kita nak jadikan everything tu into log term. Dia nak ada base yang sama dengan the rest of it. Okay, so saya akan tukarkan yang satu ni into something with log. Okay, so by using this property lah. Kalau awak ada log base A, this one awak boleh cancel out sebenarnya. Okay, and then satu ni boleh bawa keluar. Tapi saya cepatkan dekat sini. Right, so sebenarnya dia jadi macam ni je lah. Log A base A. This one. Okay, so saya singkatkan dia punya jalan kerja. Saya bawa terus satu ni naik atas. Okay, so sebab tu saya dapat macam ni. Allah, sorry. Alright, so daripada sini, saya harap awak tak confused. Okay, so daripada sini, this line, kita dah dapat everything in log term and the same base. Okay, so base dah sama, settle kerja kita, tak ada masalah dah. Okay, so bila base dah sama, awak combinekan sahaja guna property. Kalau dia tambah, dia jadi darab. Kalau dia tambah, dia jadi darab. Kalau tolak sahaja, dia jadi bahagi. Okay, so dalam kes ni dia tambah dan tambah, so dia jadi darab je lah. Okay, so this one tambah, dia jadi darab dekat sini. This one tambah, dia jadi darab dekat sini. Settle kat situ. Okay, so remember what I say, saya bagi tahu dekat semua kelas. Kalau kita dah ada macam ni, base dah sama, sini dah sama base dengan this one. So apa yang tak sama hanyalah yang kat sini sahaja. So don't you ever cancel out kan dia. Jangan sama sekali. Yang ini dengan ini salah Okay, boleh hilang markah kat situ. So tu salah konsep sebenarnya. Alright, we don't cancel out. We are comparing. Okay, kita tengah compare. Kita bukan cancel out. Okay, so compare sahaja seperti biasa. Alright, so bila comparing, awak dapat dia macam ni. Okay, so awak dapat A. So soalan sebenarnya dia nak minta apa? Dia nak kita cari nilai A tu apa? Sorry, dia nak kita obtain the value of X. So macam biasa nak solve kan, awak kena carilah X tu sama dengan apa. It's just that this time X awak dia ada another unknown. Dia ada unknown lain A. Okay, so
jawapan kita nanti dia akhirnya X tu nanti dia dalam bentuk A. Dia bukan constant sahaja. Itu je lah dia punya explanation kepada soalan. Okay, so bila tengok dekat sini, mana tadi? Okay, so dah sampai sini, settle. Okay, so sekarang saya nak cuba factorizekan dia. Bila kita tengok dia secara mata kasar, sebenarnya dia susah untuk kita factorizekan dia. Saya tak tahu macam mana saya dapat macam ni. Kawan saya kot yang tolong. I'm not sure. Okay, so sebabkan dia ada unknown, awak tak boleh nak tekan calculator straight away. Dia ada unknown A, dia ada unknown A square kat sini. Okay, so tekan calculator hanyalah boleh je tekan calculator, saya tak sure. Okay, tapi dia jadi complicated sikit lah kalau kita nak directly factorize by using the calculator. So, awak kena guna cara lain which is CTS. Okay, completing the square. Alright, so bila guna completing the square, dia ada formula dia untuk completing the square ni. So, formula yang saya ingat dia adalah X plus B over 2 square, and then minus kan dengan B over 2, the one yang sama dalam bracket tu, and then plus kan sahaja dengan C. Okay, so before awak boleh guna completing the square ni, awak mesti jadikan X square awak ni dia single, dia positive and dia tak ada coefficient at all. Okay, so bila tengok dekat sini, this one over here, dia ada 2 dekat depan ni. So kita tak nak 2 ni ada dekat sini. Untuk completing the square, we don't want this 2. So we need to divide everything with 2. That's why lah daripada sini saya dapat yang ini. Saya bagi dalam bentuk ni lah. Okay, so daripada sini, this one. Okay, saya dapat this one. Sebab saya bahagikan everything dengan 2. Bahagi 2. Okay, so bila dah dapat depan ni 1, barulah boleh guna this equation. Okay, so this is your B yang di depan ni. Saya pakai warna lain. So this is your B and this is your C. Okay, so just substitute this value into this equation. Saya suka guna formula ni. Dia lagi senang untuk saya guna completing the square. Okay, so masukkan sahaja. Teruslah dapat sampai sinilah kiranya. Okay, so substitute and then you simplify. And then simplifykan sahaja everything sampai dapat this one. Okay, so completing the square dia senang je sebenarnya. So bila awak dah masukkan dalam equation, so sekarang apa yang awak nak buat is dekat sini, bila kita dah simplify, okay, so kita nak X sahaja dekat sebelah kiri. Sama juga macam solving any other equation. So yang tak ada X, awak bawa dia ke sebelah kanan. So that's why dapat macam ni. Okay, so bila dia dah bawa ke sebelah kanan macam tu, so the next thing yang kita nak buat is awak nak hilangkan dia punya square ni. So bila hilangkan square, dekat sini dia akan jadi cert lah. So bila dah buat cert, this is what you get. Okay, jangan lupa every time awak certkan something, dia akan ada plus minus. Dia ada 2 nilai, satu nilai positif, satu nilai negatif. Okay, so this is what I get lah. Gitu. Alright, and then again kita nak X sahaja. So this one kena bawa ke sana. Okay, so saya guna warna lain. This one. So this one we bring to the other side. Okay, so this is what I get. This is my final answer. Tapi, dia sama juga macam cert, you need to always recheck your answer. Okay, so ada 2 benda sahaja yang awak kena recheck. Cert dan juga log. Untuk indices kita tak perlu buat recheck pun. So cert dengan log sahaja. Awak perlu recheck jawapan akhir awak. Okay, so in this case awak ada 2 nilai. So you have 1/2A and you also have -3A. So macam mana kita nak tahu salah satu jawapan ni tak diterima, mana satu yang kita terima. Okay, so tengok balik dekat soalan asal awak. Kita ada this one. Okay, kita ada log base A2. So base kita, we cannot have negative number as our base. Tak boleh. Okay. Dekat sini tak boleh negatif. Dekat sini pun tak boleh negatif. So log, it cannot be negative at all. Ini tak boleh. Ini tak boleh. Okay. So itu apa yang awak kena ingat. So sekarang ni saya tulis dekat atas ni. One information yang kita tahu A ni sekarang tak boleh negatif. Okay. So kita dah tahu part itu. Alright. So sekarang kita ada 2 nilai. We have 1/2A and -3A. So antara 2 nilai ni,
Okay, so bila kita ada 1/2 times with A, so we know that A tu tak boleh negatif, maksudnya dia positif lah. So 1/2 A akan memberi awak jawapan yang positif. Bukan jawapan, sorry, daripada sini dia adalah positif. Okay, and then negative 3A, dia akan dapat negatif. Sebab negative 3 darab something positif, dapatlah positif. Negatif. Okay, so kita kena recheck. So bila recheck, awak ambil je salah satu term yang mudah. Okay, so contoh term yang mudah untuk saya check untuk log is this one. Okay, so kenapa saya cakap dia mudah? Sebab dekat sini X. So I can just substitute saja nilai X yang saya ada. Okay, so bila saya masukkan nilai X yang pertama into this one, saya akan dapat nilai yang positif. Sebab X saya dah memang positif. So, okay lah, betul. Kita terima jawapan tu. Tapi, bila saya masukkan yang ini adalah something yang negatif. So, when I substitute this one into this one, saya akan dapat log base A something negative. So, remember, log it cannot be negative. So, hence, negative 3A is rejected. Semua okay ke? Okay. Okay. So, alright, sikit lagi, last one. Okay, so that's why saya explain dekat sini, negative 3A is a negative value. So, when you substitute it into your term, it's gonna be undefined sebab it cannot be negative. So, this is my answer. This is my explanation. You will need to write this one. Dia ada markup. And this is your final answer. Another one mark. Okay. Itu sahaja untuk explanation saya on question number 2, 3, 4 and 5. Do you have any question before saya habiskan kelas? Awak pun ada kelas dah kan? Tak ada. Semua orang okay? Dah Miss. Tak ada. Okay, Alhamdulillah. Alright, so saya Yes. record video ni. Ini saya. Saya dengan Miss je tadi. Okay, so kalau tak ada Alhamdulillah. Alright, so kita dah habis masa. Awak ada kelas juga lepas ni. So saya akan letak video recording ni dekat dalam YouTube. In any case that you want to watch it back untuk lebih fahamkan, silakan. Okay, kalau ada soalan, ada masalah, tolong tanya saya. Okay, sebab saya rasa saya memang pergi laju sikit on this part. So if you just stay silent, tak tahu, tak bagi tahu saya, tak tanya kawan-kawan awak, so saya takkan tahu awak tak tahu. Okay? Does that make sense? Okay. So when you have any problem in any way of your life in solving equation or inequality, just let me know straight away. Jangan simpan lama-lama. Ada masalah terus tanya, settlekan on the spot. Okay. So itu sahaja. Thank you class. Sorry lambat habis. Have a great weekend everybody. Kita jumpa esok. InsyaAllah. Thank you, Miss. Okay. Thank you, Miss. Bye. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Okay. Thank you, Miss. You're welcome. Thank you, Miss. Okay. Thank you, Miss. Alright. Thank you, Miss. Okay, no worries.